Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So dalam video ini saya akan menyentuh tentang tindakan SC ataupun Security Commission yang ingin mengambil tindakan terhadap Binance. So Binance ini ialah platform untuk investor, pelabur atau pedagang untuk berdagang kripto yang dimiliki oleh Binance Corporation lah. Okay, so ini ialah statement daripada SC, iaitu SC ambil tindakan penguatkuasaan terhadap Binance kerana beroperasi secara haram di Malaysia. So, Suruhanjaya Security hari ini mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap Binance kerana mengendalikan bursa aset digital DEX secara haram di bawah Seksyen 71 dan 34/1 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007. Semua pengendali DEX mestilah didaftarkan dengan SC sebagai pengendali pasaran yang diiktiraf. Okey, so dia bagi tahu juga dia pernah buat amaran peringatan kepada pelabur tentang Binance pada bulan Julai 2020. So ini ialah Julai 2020 dah dimasukkan ke dalam senarai amaran, operating a recognized market without authorization from DSC lah. So dia beritahu, dah pun diberitahu sebelum ni bahawa Binance dah pun memasuki senarai alert supaya tidak menggunakan Binance. So keempat-empat entiti Binance ini telah diperintahkan oleh Security Commission untuk menyahupayakan laman web Binance, meaning block terus laman Binance daripada boleh diakses di Malaysia sama ada melalui web ataupun melalui aplikasi melalui application. Okey, dalam tempoh 14 hari Okey, segera menghentikan semua aktiviti media dan pemasaran di Malaysia. Tak boleh ada sebarang aktiviti pemasaran di mana-mana media dan kemudian segera menghalang pelabur Malaysia dari mengakses kumpulan Telegram Binance. So Binance mempunyai Telegram yang besar. Jadi dia pun meminta untuk Binance, SC meminta Binance untuk menghalang daripada Malaysia punya investor join dalam grup Telegram ini. Okey, Zhao selaku CEO Binance Holding juga diperintahkan secara khusus untuk memastikan bahawa arahan di atas dilaksanakan. So ini interesting sebab kebanyakan masanya SC akan bagi amaran kepada company as a company tapi dalam kes ini dia spesifik minta Zhao iaitu CEO Binance perlu mengambil perhatian terhadap perkara ini so maybe bukan sahaja tindakan akan diambil terhadap Binance tetapi juga ke atas owner CEO Binance itu sendiri Okey, pelabur dinasihatkan agar berhenti berurusan melalui DEX yang tidak sah. Mereka yang kini mempunyai akaun dengan Binance amat digesa agar segera menghentikan dagangan melalui platform dan menarik balik semua pelaburan mereka. SC minta mana-mana pelabur untuk tutup akaun dan withdraw semua fund daripada Binance. Orang ramai diingatkan untuk memaklumkan SC jika mendapati laman web mencurigakan. Okey, so itu basically intipati dia. Okey, satu, dia minta supaya laman-laman web ini semua diblok daripada diakses oleh Malaysia, termasuk aplikasi. Yang kedua, tak boleh ada pemasaran. Yang ketiga ialah menghalang daripada memasuki Telegram group. Okey, dan yang keempat ialah CEO Binance sendiri akan dipertanggungjawabkan. Dan yang kelima ialah semua pelabur dari Malaysia dikehendaki berhenti menggunakan Binance dan withdraw all the funds. Okey, so bagi saya fahamlah. Okey, ini ialah Security Commission ialah bertujuan untuk mengawal selia dan menjaga kepentingan investor Malaysia itu kita faham tapi apa yang saya dapat lihat di sini ialah tindakan-tindakan ini agak ke belakang. Okey, tindakan SC ini agak ke belakang SC sepatutnya bagi saya dia sebenarnya susah nak halang. Online ni susah nak halang sebab ada berbagai cara yang Binance boleh buat. Dari sudut Binance boleh buat sekiranya Binance tak mahu mengikuti arahan-arahan ini, dan juga ada pelbagai cara investor boleh buat untuk akses kepada Binance.
Okay, so basically it's very hard and very tough for SC ataupun mana-mana badan kerajaan untuk control internet, control online. It's difficult, dan apa yang SC buat ini ialah, bagi saya, ialah langkah ke belakang. Sebagai contoh, Binance boleh saja mengubah domain, menggunakan domain yang baru, .co lah, .xyz, .itu.ini, dan people can still access. Itu pertama. Dan yang kedua, dari sudut pengguna pula ataupun pelabur, mereka juga boleh anytime gunakan akses VPN dan sebagainya untuk memasuki platform Binance. Itu bagi saya tak ada masalah. Alright, dan kemudian mungkin cara yang ada ialah SC mengawal daripada transfer fund kepada Binance. Itu kalau berlaku secara normal. Kalau kita wire transfer, itu bolehlah bank cuba block. Tapi kalau fund itu ditransfer melalui kripto sendiri, melalui Bitcoin, melalui Ethereum dan sebagainya, untuk masuk ke Binance pun basically SC tak boleh control benda ni kan. Jadi bagi saya, the best way lah pendekatan yang perlu diambil oleh SC di zaman kemajuan teknologi ini, SC sepatutnya berbincang dengan Binance, sebab dia ialah salah satu platform yang terbesar di dunia. Jadi apa yang perlu dilakukan ialah beri license pada Binance, sebab kalau you tak bagi pun, people are still going for it. So the best way is for you to give license to Binance, dan minta Binance buka office di Malaysia, dan you regulate. Dan kerajaan boleh mendapat income daripada tax di sini. Instead of you forcing them to close down, mereka tidak akan mengikuti arahan-arahan sebegini, sebab they are too big. Dan saya tak rasa dia akan ikut arahan-arahan ini. Mungkinlah dia bagi sedikit notification di website ataupun di app bahawa Malaysia adalah tidak dibenarkan menggunakan platform. That's it, that's about it. So the best way for the government, for SC, is get Binance to open up the branches here and regulate them, and dan kemudian boleh Malaysia mendapat tax. So ini ialah bagi saya langkah yang lebih baik, langkah yang lebih yang win-win untuk semua. Maksudnya government win dengan mendapat tax, Binance win kerana dapat meneruskan operasi di Malaysia, dan pengguna win kerana mereka boleh invest dalam pasaran kripto yang lebih dikawal sedia. Bagi saya, this is the best way. So by the way, ini ialah pandangan peribadi saya bagaimana sepatutnya kerajaan ataupun Security Commission perlu mengambil perkara ini, sebab again, this is technology, dan it's very hard for mana-mana kerajaan untuk terus menghalang perkembangan teknologi. So again, ini ialah pandangan peribadi saya. Semoga tuan-tuan semua mendapat manfaat dari video ini. Sekian.